Kemudian lagi dia hanya suka melazimi Qur'an Nazilah. Qur'an Nazilah tu dia selalu menzalimi ketika waktu solat fardu. Dan sebab itulah dia dikurangkan karamah oleh Allah Ta'ala. Masa jadi laut tu, dia baca tu Qur'an Nazilah tu. Kan? Orang untuk kaki ni senang kan? Itu antara amalan juga. Amalan share Hadiah Qur'an. Itu sikit sebanyak kisah beliau. Dia meninggal pada tarikh 28 Januari tahun 53 betul tak? Kubur di belakang kita jaga jarak makam dia. Yang kita pusing nanti terus kita keluarga di belakang tu kita boleh berasa. Nanti saya ada seorang sahabat bawa kita pergi makam lagi 2 biar kan. Sahabat tu tengah mayang Ustaz. Kita jalan-jalan habis kita bawa dia bawa untuk pergi jalan makam. Tak ada pun. Jadi dia banyak gula banyak. Ya. Ini makam beliau lah. Kiai Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad Qaribun. Dia punya kelulusan tempat persendirian kan. Di Mataram 1835 meninggal 1953. Kita ada banyak di Mekah, ayah dia juga pengusaha di Yogyakarta. Kiai Ali Kiai Qaribun tu pengusaha juga lah. Ada masjid, ada pesantren di Yogyakarta tu. Ketika nak meninggalnya ayahnya tu, dia wasiat supaya anak dia 3 orang keluar pada Yogyakarta, berjalan ke tanah Melayu. Beliau tu mungkin antara 3 beradik tu lah. Beliau, adik dia seorang Kiai Syafi'i dan seorang lagi Kiai Abbas. Kiai Abbas ni merupakan abang kepada Kiai Husin Sejangkang. Bukan abang, ayah. Husin Sejangkang tu Tok Guru pada Harawi dia, Kiai Harawi tadi. Tu dunia salah silah lah turunan tu. Jadi pula kemudian Kiai ni buka pondok kawasan ni. Inilah tempat madrasah atau masjid yang dia bina dulu lah. Dulu kayu ni, sudah dia tukar batu. Ada karomah dia, antara karomah dia yang cerita tadi ni. Karomah dia bila Jepun nak bunuh ataupun nak kepung pondok dia tu, mereka nampak tentera askar dia ramai. Melindungi kawasan pondok. Macam satu ada askar lah, ada batalion askar tu melindungi pondok. Jepun ke ni? Lain lah. Jepun tu popok tu lah. Jepun komunis. Komunis saja kan? Komunis. Dia tu Kiai Saleh. Kemudian kali kedua dia pergi pun dia pernah nampak lautan kawasan tu. Nyata lah Tok Guru ni bukan orang sembarangan dia pun boleh bunuh. Kan? Kemudian dia bunuh diri lah. Antara amalan dia ketika berlaku tu Qur'an Nazilah. Dia melazimi Qur'an Nazilah tu setiap waktu. Fardunya, solat sunatnya, itulah amalan beliau. Meninggal di sini tahun 1953, wasiat ke bumi di mihrab masjid dia. Inilah dia masih tinggal lagi kata tadi. Satu makam beliau, kedua telaga, ketiga ada kitab sikit dalam tempat tertutup lah, terkunci untuk penjagaannya. Inilah makam beliau, Kiai Ali Qaribun. Alhamdulillah. Kita boleh mandi. Okey wajib lah. Banyak okey ni. Okey wajib. Apa ni? Buat juga bastu bawa Yasmin ya Allah. Ni. Sejuk ah? Ada ni dia. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Orang kata pokok besar kan Oh, ni tapak masjid. Masjid lama. Tapak masjid guru dia. Ada kiai dia. Di surau dia ada kiai dia sendiri. Kiai Surur, Kiai Siraj, jadi apa lagi? Kiai Syarbini, macam-macam lah nama-nama kiai dia pun. Semuanya titih anak murid kepada anak murid Kiai Ali Qaribun. Semua situ lah dia punya kepala induk dia. Turun. Sampailah Kiai Husin Sejangkang pun sama. Paling famous Kiai Husin Sejangkang lah. Dan dia punya Kiai Ali Qaribun ni
Tapi ada lagi kiai-kiai tu. Dua tepi kat tadi masjid tadi, kat gedung pejabat tu ada peti surat. Semua nama orang kan, Kiai Haji, Surau Haji Manaf. Semua tu semua kiai-kiai tu. Kiai-kiai yang buka pondok, yang buka surau. Jadi surau tu kekal nama kiai tu walaupun kiai tu dah meninggal. Surau tu kekal dengan nama tu sampai sekarang masih guna nama sama. Tak berubah lah. Kebanyakan dia nak murid dia tu. Makam kita seterusnya ni makam ini. Makam ini beliau ialah Syekh Muhammad As-Suhaimi, yang kita kenal sebagai guru kepada Abuya Syari, guru rohani lah. Sebagai sikit mana kita lah. Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi lahir pada tahun 1843 di negeri Wonosobo, Jawa. Wonosobo, Jawa lah. Meninggal beliau pada tahun 1925. Beliau mendapat pendidikan agama di Pondok Pesantren Termas, kemudian di Mekah. Antara guru beliau Kiai Haji Abdul Mannan Termas, iaitu pengasas Pondok Termas tu, Soho lah sana tu. Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Abu Bakar bin Syatta, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdullah Az-Zawawi. Beliau merupakan sahabat karib kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Pengarang Faridah tu, tahu baik dia. Kemudian selepas 12 tahun di Mekah, beliau pun balik lalu terus ke Tanah Melayu, menetap di Singapura, di Kampung Dalam, Singapura. Kemudian beliau menjadi guru agama di kawasan tersebut sehingga menjadi imam di Masjid Al-Ma'ruf di Kampung Dalam, Singapura tu. Kemudian beliau mendapat tanah di Kelang. Berpindahlah mereka sekeluarga daripada Singapura ke Kelang, membina rumah dan menetap sehingga ke akhir hayat. Beliau telah berjasa dalam penyebaran Islam di kawasan Kelang terutamanya, dan sebenarnya jasa beliau ni bukan di Kelang saja, malah sehingga ke Jawa dan ke Bangkok. Sebab dia banyak anak murid dia mengaji pada Bangkok, dan sini ngaji dengan dia, balik tu menyebarkan agama di Bangkok pula. Jasa beliau lah tu. Kemudian antara muridnya, zuriatnya yang mengikut jejak langkah beliau adalah Syekh Muhammad Fadlullah bin Muhammad As-Suhaimi, yang jadi guru besar di Madrasah Al-Atas Singapura Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun 1925. Jadi itu kisah yang kita nampak secara zahiriah lah, sebenarnya jadi seorang wali Allah. Jadi ceritanya begini, yang wali Allah tu, beliau ni sebenarnya seorang wali Allah yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala berbagai-bagai karamah yang nyata, yang bukan sekadar dapat kasyaf, dapat apa karamah tu nak buat apa tak boleh, dia sampai karamah dia sampai bergerak duit depan mata orang. Jadi kisahnya begini ni. Seorang anak murid dia bernama Kiai Fazli bin Syafi'i, orang Pontian, ulama lama lah ni. Satu hari ada fitnah berlaku kepada Kiai ni. Ada kata beliau ni bomoh duit. Jadi ahli sihir lah. Heboh kampung tu kata Syekh ni boleh buat duit keluar. Jadi puak-puak ni semua beratur ambil duit dia, gunakan ahli sihir. Jadi ketika itu ada pemerintah Jabatan Agama Islam pun ada hantar orang dia. Kiai yang kita ni, dia nak murid dia, sebab dia budak lagi lah. Dia duduk dalam rumah Syekh Suhaimi ni. Dia kata Syekh Suhaimi ni buat solat sunat 2 rakaat sahaja tu je amalan dia. Tiba-tiba jatuh sebuli duit daripada bumbung duit emas, lepuk jatuh kat dia depan sejadah di semayang tu. Dan benda ni disaksikan oleh Kiai Fazli, dia ni yang cerita ni, dan seorang wakil kerajaan Singapura bernama Tuan Farir. Tuan Farir ni wakil kerajaan lah. Dia peduli saksi duit jatuh daripada bumbung depan Syekh ni. Selepas cerita tu lah baru tertutuplah mulut puak-puak yang mengatakan beliau ni mengamalkan ilmu sihir. Antara karamah beliau yang lain juga, isterinya berkata, isteri pada Syekh ni lah, Kiai Fazli ni satu hari ketika dia minum air, anak murid tu ketika minum air, bukan Kiai Fazli tu tak pernah minum air atau makan selama seminggu, tapi kenyang.
Jadi bila tanya, isi tanya kat dia, abang tak makan tak minum, abang dapat apa? Tak kenyang apa semua. Kata dia, aku bersama dengan syekhku gotong royong buat masjid. Kami pun lapar, cerita dia lah. Tapi syekh kata, kamu basuh tangan dulu, kamu datang nanti kita makan. Lepas tu dia pun pergi basuh tangan. Sampai syekh jamu makan. Masa dia makan atas kat masjid tu lah. Tiba-tiba dia pun makan sampai 8 orang makan. Dia, 8 kawan dia dengan syekh tu makan. Sampai selera tu habis, sampai makan habis tu. Kemudian sampai seminggu rasa sedap makanan tu tak hilang. Sampai tak lapar. Dia tak makan seminggu, tak minum seminggu. Kes makan tu. Lepas kes tu jadi, dia jumpa kat syekh yang kita makan di masjid tu. Apa dia syekh? Sampai saya rasa tak kenyang lah. Apa tak lapar. Kenyang seminggu dah. Kata dia, makanan tu daripada syurga. Kata syekh, dia kata memang kenyang lah kalau makan syurga ni. Kau cakap kita ni, dia memang buat kau rasa kenyang. Tu kata syekh ni. Tapi dia masa cakap macam makanan syurga tu, dia gelak-gelak macam gurau-gurau. Tapi orang awam kata, oh lawak je kot. Tapi orang yang hakikat dia faham, tahu memang makanan syurga. Tu kisah dia sikit sebanyak lah. Dia ada mengatakan makam dia bukan di sini. Dia tak meninggal tahun tu. Ada cerita dalam paper Mastika keluar dulu. Dia berkebun batang pisang. Dan jenazah dia hilang masa nak buat kapal apa semua. Jenazah dia raib. Jadi dia nak hilangkan fitnah orang kampung ni. Dia kebun batang pisang, balut dekat kapal, bubuk. Kemana dia pergi, wallahualam. Itu cerita yang kedua lah. Orang yang pernah mandi mayat dia semua kan. Kontroversi Imam Mahdi tu macam mana? Imam Mahdi yang dia kata Imam Suhaimi ni Imam Mahdi. tak tahu tu. Itu kontroversi fitnah ke tu tak tahu lah. Ya. Yang timur yang jadi kata dia ni Imam Mahdi. Sebab dia tak sebab jenazah dia tak ada. Tapi jadi fitnah lah. Fitnah lah. Kalau kita kaji pula cerita apa Buya Syari pula rakam tu, dia mimpi ya. Dia mimpi Kiai Muhammad Suhaimi suruh dua orang anak murid Kiai tu ajak dia tak jumpa. Apa nama, dia dah meninggal lama dah. Baru Buya lahir. Buya lahir tahun 40-an je, ni 25 meninggal dah. Tak jumpa pun secara nyata, tapi dia mimpi. Dia kata dalam mimpi tu dia suruh Syekh ni suruh dia mengaji dengan dua anak murid dia di Rembau tu. Seorang nama dia Lebat Ibrahim. Lupa seorang lagi, dua Kiai tu lah. Dia pergi jumpa betul mengaji. Dan dia berbaik tarikat tu lah dengan ni. Tarikat apa? Muhammadiyah tu. Tarikat Aurat Muhammadiyah tu. Secara rohani dengan beliau ni. Jadi banyaklah kisah-kisah perjuangan Al-Hakam tu pun ni bersangkut paut dengan dia. Kami Raja Syamara. Sini yang sana tu makam keturunan raja. Kiri sampai ujung. Sini makam mufti besar. Makam mufti besar, pimpinan kerajaan lah. Sana tempat mufti Perak, ulama-ulama, mufti dan seumpamanya. Meh, jom. Assalamualaikum. Semua ni ulama ni. Ada 5 tapi saya tahu 3 lah. Bagi 2 tu tak apa kenal lagi lah. Okey. Jadi kita mula dengan makam Tuan Guru Datuk Haji Hassan bin Omar. Jadi Tuan Guru Datuk Haji Hassan bin Omar ni lahir 16 November 1922 di Kuang, Selangor. Pendidikan awal di Sekolah Melayu Kuang, kemudian ke Sekolah Agama Arab Kuang. Kemudian tahun 39 hingga 42 beliau ke Madrasah Adiniyah Bukit Tinggi, Indonesia. Dan kemudian belajar di Sekolah Normal Islam di Padang, Sumatera. Okey. Sampai negara tu diserang Jepun, baru dia balik. Waktu itulah. Kemudian selepas balik tu beliau mengajar di Sekolah Agama Rakyat Segambut tahun 43 hingga tahun 44. Kemudian bertukar ke Sekolah Agama Kerajaan Kuang hingga tahun 60. Dan seterusnya dilantik sebagai Qadi Besar Kuang dan ditukarkan ke Kelang, jawatan yang sama tahun 61. Seterusnya dilantik sebagai Mufti Kerajaan Selangor pada tahun 76 hingga 85. Beliau meninggal dunia pada tahun 2008. Tarikhnya meninggal tu 13 September 2008. Tuan Guru Datuk Haji Hassan bin Omar, Mufti Selangor, yang sebelum Datuk Ishak Bahrom kan. Ini makam dia. Okey, yang kedua Guru Datuk Haji Ishak bin Bahrom. Okey. Haji Ishak ni dia terkenal sebab dia kerantangan menegur pemerintah sehingga dipecat oleh Perdana Menteri pada waktu tu. Baca sikit peningkahannya. Okey.
Tuan Guru Datuk Haji Ishak bin Bahrum lahir di kampung Batu 22, Kacung tadi, kat tempat Kiai Harawi. Tahun 28 lahir dia. Keturunan Melayu Banjar, ayahnya Haji Bahrum Jabbar, orang Banjarmasin, ibunya Fatimah Junid, orang Melaka. Beliau ke sekolah Kancung Darat, Sekolah Melayu, tahun 35. Kemudian lepas perang dunia kedua tercetus, beliau tak sekolah 3 tahun. Duduk rumah lah. Kemudian atas kesedaran bapaknya yang tinggi terhadap ilmu agama, beliau dihantar ke Madrasah Al-Masriyah, Bukit Pentajam, Pulau Pinang, tahun 45. Belajar secara bertalaki dengan Tuan Guru Syekh Saleh Masri, orang pondok ni. Kemudian juga belajar dengan Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hasan. Kita pernah pergi makam Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hasan di masjid di kampung Bukit Berapit. Kita pernah pergi kan makam dia. Jadi selepas itu beliau melanjutkan pengajian ke Madrasah Darul Ulum Deoban, India. Ada bahasan Deoban ni. Selepas pulang dari India, beliau mula mencurahkan bakti menjadi guru di Madrasah Masriyah, tempat dia mengaji dulu. Patah balik, mengajar situ. Antara murid yang terkenal, Datuk Hashim Yahya. Siapa kenal? Mufti wilayah lah. Datuk anak murid dia ni. Kemudian beliau terus aktif mengajar di sekolah, ceramah-ceramah agama beberapa tahun. Kemudian jawatan terakhir beliau dalam pendidikan ialah Mudir Sekolah Agama Batu 38 Sabak Bernam. Jawatan terakhir sebelum nanti sebagai inilah mufti. Nanti sebagai mufti kerajaan Selangor yang ke-6, menggantikan yang ke-6, yang ke-5 dah ni. Beliau menggantikan Datuk Haji Hassan Omar. Dia yang ke-6. Kemudian memegang jawatan selama 13 tahun sehingga 1997, sehingga dipecat oleh Tun Mahathir kerana ketegasan beliau menentang kemungkaran. Mesti tahu kan kisah dia tu. Dia tegur apa? Daerah Fazira. Model. Jadi ada pimpinan tak setuju, memecat lah. Memecat dia. Memang masa tu heboh lah waktu tu, keluar paper macam-macam. Jadi kisah besar lah. Mufti dipecat oleh Perdana Menteri pasal kes menegur. Masa kata dia tak takut lah menegur kerajaan ni. Dia kata yang benar orang baik kan. Jadi pecat apa, dia pecat-pecat tu. Lepas dia kena pecat tu, dia lagi kuat berceramah. Dia lagi kuat berceramah, lagi kuat menentang kemungkaran, pergi sana pergi sini. Dia pernah bertanding, pernah masuk dalam parti PAS juga lah. Ada jawatan pimpinan dalam PAS. Okey, semua ada sedikit lah dia punya makluman ni. Sebelum dia nanti sebagai mufti, beliau ni memang aktivis PAS sebenarnya. Kalau dia berdua kita aktivis PAS. Mungkin sebab dia dilantik sebagai mufti kerana kealiman dia. Jadi sebab ada isu-isu tu mungkin terbalik jugalah dia orang PAS. Mungkin sebab tu Perdana Menteri pecat sebab ada kaitan-kaitan begini-begini. Waktu tu lah. Banyak lagi demi manakib berkenaan dengan PAS. Parti PAS, Ahli Majlis Syura pun ada jawatan dia. Kemudian beliau ni meninggal tahun 2008 ketika berusia 80 tahun. Ni Guru Haji Ishak Bahrum. Guru Haji Hassan Azhari. Kan? Terkenal ni. Ayah kepada? Seorang lagi? Musa Hassan. Musa Hassan, Ketua Polis Fuad Hassan, seorang lagi. 3 orang. Orang ya, ayah mereka orang hebat lah. Okey, nanti cerita sikit dah ya. Haji Hassan Azhari lahir 1928 di Kampung Syuib Amir di Mekah. Ayah beliau Tuan Guru Haji Azhari bin Abdul Khalid, seorang tokoh ulama terkenal di Selangor. Manakala ibunya Fatimah Abdul Hakim, orang Arab Mesir. Mana kata mak tu orang Mesir lah, orang Arab Mesir lah. Beliau dibesarkan oleh ayahnya dalam ilmu agama yang secukupnya. Okey, kemudian dihantar ke Mekah waktu umur dia kecil lagi. Ketika tu beliau belajar di Madrasah Darul Ulum, berguru dengan Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang. Lebih tu kecil lagi, tapi dah mengaji dengan Syekh Yasin Padang lah. Okey. Cerita dia ke Mekah tu, beliau masa tu berusia 8 tahun je. Pergi ke Mekah dengan abang beliau, Abdul Hakim namanya. Naik kapal laut selama beberapa bulan, mengaji situ. Kemudian lepas habis mengaji, beliau balik belajar di sekolah Marta Al-Ulum Adiniyah, Kuala Langat, Selangor. Kemudian ke sekolah Arab Al-Hayat Al-Mardiyah, Kampung Jawa. Ada lagi sekolah ni, sekolah Arab Al-Hayat Al-Mardiyah. Ada no? Sekolah ni Kampung Jawa. Seterusnya ke Madrasah Al-Junid, Singapura selama 2 tahun untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab. Beliau kemudian menyambung pengajian ke Madrasah Mahat Al-Ulum di Kelang dan mendapat sijil Rabi' Tanawi. Kemudian menyambung pengajian dengan Syekh Ismail Tamim di Mekah. Sambung ilmu Al-Quran pula. Kemudian di situlah beliau belajar dengan guru-guru Arab yang sangat terkenal seperti
Syekh Ismail Tamim, Syekh Abu Bakar Saqaf, Syekh Abdullah Al-Faqih, Syekh Mahmud Lutfi Amir, dan ramai lagi lah ulama-ulama Arab. Tuan Guru Haji Hassan merupakan hakim pertandingan tilawah Al-Quran yang paling lama berkhidmat dalam negara, hampir 46 tahun sebagai hakim. Beliau juga menjadi hakim di Arab Saudi, Mesir, Iran, Dubai, Singapura, Brunei dan Thailand. Semua panggil dia, mewakili Malaysia, jadi juri, jadi hakim. Di samping itu beliau juga pernah menang pertandingan tilawah Al-Quran kebangsaan pada tahun 47. 47 dah ada ni dah. Sebelum ada musabaqah Al-Quran antarabangsa lagi. Dia dah jadi Johan. Sepanjang hayatnya beliau mengajar Al-Quran dalam radio tahun 60 sampai tahun 2000. 40 tahun mengajar kat radio. Kemudian mengajar TV1 yang paling terkenal segmen Mukaddam tu tahun 70-an. Dia ajak segmen Mukaddam tu. Kemudian banyaklah dia punya jasa-jasa beliau ni. Tuan Guru Haji Hassan telah memberi sumbangan besar terhadap negara dan beliau merupakan orang yang melaungkan azan ketika menyambut kemerdekaan tahun 1957. Yang baca doa tu Syekh Ahmad Linggi, yang azan tu beliau. Dia 3 orang terlibat ulama, yang baca doa, yang tarik bendera tu, kemudian seorang lagi yang yang azan. Ulama-ulama dia jemput lah sebagai wakil kan masa Tunku Abdul Rahman laung kemerdekaan tu. Beliau ada 22 orang anak, 3 orang isteri. Tu antara terkenal tadilah Datuk Fuad, Tan Sri Musa Hassan, Jalaluddin Hassan. Beliau meninggal dunia 2018 ketika berusia 90 tahun. Masya-Allah.